Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya yang bernama Kasmiati binti Kadir akan membentangkan tajuk Pendidikan di Sekolah dalam Hospital, Isu Cabaran dan Implikasi terhadap Murid Disleksia di bawah penyeliaan Profesor Madya Dr. Muhammad Suhaimi bin Taat dari Fakulti Psikologi dan Pendidikan Universiti Malaysia Sabah. Pengenalan. Perkhidmatan pendidikan di hospital telah diamalkan di Malaysia melalui penubuhan program sekolah dalam hospital (SDH). Objektif program adalah menyediakan perkhidmatan pendidikan tanpa batasan, tempat dan keadaan, menyediakan pendidikan berterusan secara formal dan berstruktur dalam persekitaran kondusif bagi murid yang sedang menjalani rawatan di hospital. Ini merupakan gambar sekolah dalam hospital yang berada di daerah Tawau. Keputusan pelaksanaan program sekolah dalam hospital (SDH) dapat memberi peluang kepada murid biasa maupun murid disleksia yang terlantar sakit di atas katil untuk memperoleh pelajaran secukupnya biarpun berada dalam hospital. Dari sudut pengistilahan, penggunaan perkataan disleksia amat terhad kerana istilah tersebut merujuk kepada murid-murid yang mengalami kesukaran menguasai kemahiran membaca. Drake menyatakan bahawa masalah disleksia dirujuk kepada beberapa ciri antaranya kesukaran belajar bahasa, ketidakseimbangan dan kebolehan intelektual, tidak lancar membaca sesuatu bahan bercetak, tidak dapat menulis dengan lancar dan tepat. Gambar yang ditunjukkan merupakan barisan guru-guru bersama nurse yang membantu di sekolah dalam hospital daerah Tawau. Objektif kajian. Tujuan utama kajian ini dijalankan adalah untuk mengetahui persepsi dan pengalaman guru yang mengajar di sekolah dalam hospital terhadap murid disleksia. Secara khususnya, kajian ini akan menyiasat perkara yang berikut: kelayakan guru, pengalaman mengajar di kelas pendidikan khas sebelum mengajar di SDH, pengalaman mengajar murid disleksia di SDH, kefahaman mengenai istilah disleksia dan ciri-ciri murid disleksia, kaedah yang digunakan untuk mengajar murid disleksia. Okey, gambar yang ditunjukkan guru di SDH yang mengajar murid disleksia. Kepentingan kajian. Okey, kajian ini penting bagi para pendidik di Jabatan Pendidikan walaupun skala ini kecil, namun ianya penting untuk mengetahui realiti sebenar tentang apa yang berlaku terhadap murid disleksia di SDH. Kajian ini juga dapat memberi penekanan tentang kemampuan murid disleksia untuk keluar dari kelompok murid-murid yang menghadapi masalah pembelajaran yang lebih serius. Gambar raja yang ditunjukkan kanak-kanak riang belajar walaupun mereka berada di dalam ward hospital. Kajian dalam negara. Suatu kertas kerja yang dijalankan oleh Gupta 1993 telah mengulas lanjut mengenai kajian yang dilakukan secara normal dan klinikal tentang disleksia di Malaysia. Dalam kertas kerja ini, beliau menerangkan tentang tahap pesakit bagi kes-kes sebegini di Hospital Universiti Sains Malaysia Kubang Krian, Kelantan. Beliau juga mengetengahkan peranan sistem pendidikan dan mencadangkan beberapa langkah konkret yang harus diambil dalam menangani murid-murid disleksia. Kajian luar negara. Murid disleksia sering ditemui mempunyai masalah dalam bacaan dan akibatnya akan ditempatkan bagi mengikuti pendidikan di kelas pemulihan khas atau pendidikan khas bermasalah pembelajaran. Disleksia ialah kesukaran atau ketidakupayaan menguasai kemahiran membaca oleh seseorang individu walaupun telah menerima pendidikan yang mencukupi. Gambar raja yang ditunjukkan, ciri-ciri murid disleksia. Seperti tulisan terbalik. Okey, kajian yang dilakukan oleh National Institute of Child Healthy and Human
Development di Amerika menyatakan kaedah pembelajaran multisensori ialah kaedah yang paling efektif untuk mengajar kanak-kanak yang bermasalah dalam pembacaan. Kajian tersebut menunjukkan kaedah multisensori lebih berkesan daripada kaedah fonetik. Kaedah pengajaran dan pembelajaran murid disleksia antara kaedah-kaedah yang digunakan iaitu kaedah VAK, kaedah Vakti, kaedah pandang dan sebut, kaedah fonot, kaedah Gillingham, kaedah fonik, kaedah abjad dan kaedah gabungan bahasa. Salah satu kaedah yang digunakan oleh guru di SDH adalah kaedah VAK yang menggabungkan deria penglihatan dan pendengaran dengan tulisan kinestetik atau pergerakan. Gambar raja yang ditunjukkan iaitu kaedah multisensori untuk rawatan murid disleksia. Kaedah pelbagai dengar juga dikenali sebagai kaedah Vakti yang merupakan akronim bagi V. Visual penglihatan, A. Audio pendengaran, K. Kinestetik pergerakan dan T. Tekstil sentuhan. Kaedah multisensori Vakti. Kaedah multisensori untuk kanak-kanak yang disleksia. Kanak-kanak disleksia diperkenalkan oleh Dr. Samuel Torrey Orton pada pertengahan tahun 1920-an. Beliau kemudian bekerjasama dengan Anna Gillingham dan menghasilkan kaedah Orton-Gillingham. Kaedah ini kemudian dikenali sebagai kaedah multisensori untuk rawatan disleksia. Terdapat 6 aspek dalam pembelajaran multisensori iaitu kesedaran fonologi, gabungan bunyi dan simbol, pembinaan suku kata, morfologi, sintaksis dan semantik. Gambar raja yang ditunjukkan merupakan salah satu deria sentuh atau rasa. Kaedah multisensori oleh Pilo Pena 1977. Murid melihat perkataan menggunakan mata, murid menyebut perkataan tersebut dengan kuat menggunakan mulut, murid menulis perkataan tersebut menggunakan tangan dan pada masa yang sama menyebut huruf dalam perkataan tersebut. Kemudian murid membaca perkataan yang ditulis, aktiviti perlu diulang sehingga menjadi satu tabiat. Kaedah ini menjadi lebih efektif jika input sensori seperti penggunaan cahaya yang terang atau huruf menggunakan kertas pasir yang digunakan. Margaret Camberley 2001 menyatakan pembelajaran untuk membaca dan mengeja bergantung kepada keupayaan kanak-kanak untuk mendengar, melihat, menyebut dan menulis. Kegagalan kanak-kanak dalam keupayaan ini menyebabkan kanak-kanak tidak dapat menguasai kemahiran ini. Seperti gambar yang ditunjukkan, kaedah pengajaran dan penghargaan kepada murid-murid di SDH. Metodologi kajian. Kajian ini dijalankan di sebuah hospital yang terdapat di daerah Tawau, Sabah. Program di SDH di daerah Tawau ini akan memberikan manfaat pendidikan kepada murid yang memiliki masalah kesihatan berpanjangan di hospital dan mengelak keciciran pelajaran, kata Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Dr. Mary Yap Kencing bernama Mei 12, 2017. Ini merupakan antara program di bawah Kementerian Pendidikan dan merupakan satu usaha kerajaan memastikan tiada pelajar tercicir pelajaran hanya ekoran faktor kesihatan. Kaedah multisensori Fernald Cathedral 1970 menyatakan perkataan ditulis di atas kertas A4 oleh guru menggunakan tulisan berangkai. Guru menyebut perkataan tersebut dengan jelas dan perlahan. Murid mengulang sebutan guru. Murid meneliti perkataan yang ditulis oleh guru. Murid menyalin semula perkataan tersebut di atas kertas menggunakan tangan dan menyebut perkataan tersebut dengan kuat. Murid melipat kertas tersebut. Murid menulis perkataan tersebut semula daripada memori. Murid membuka semula lipatan kertas dan menyimak semula perkataan yang ditulis. Murid menggunakan perkataan tersebut dalam ayat. Gambar yang ditunjukkan sekolah dalam hospital di daerah Tawau, Sabah. Alat kajian yang digunakan. Borang soal selidik. Soal selidik ini digunakan untuk mengumpul maklumat awal tentang latar belakang guru-guru, pembantu tadbir di SDH dan seorang ibu bapa. Murid disleksia menjadi sampel kajian. Maklumat diambil dari maklum balas mereka sendiri. Pita rakaman digunakan untuk merakam temu bual yang dibuat terhadap guru-guru, pembantu tadbir di SDH dan ibu bapa murid disleksia. Penganalisisan data, setelah semua maklumat dan data dikumpul,
Penganalisisan data dilakukan adalah menggunakan pendekatan kualitatif dan deskriptif. Hasil kajian, profil demografi, pengalaman mengajar murid disleksia di HDH, pengalaman responden mengenai disleksia, dan ciri-ciri murid dan ciri-ciri pelajar disleksia di HDH. Kaedah yang digunakan bagi mengajar murid disleksia di HDH. Perbincangan dan cadangan pengetahuan tentang murid disleksia. Berdasarkan kajian dapat disimpulkan bahawa responden tidak mengetahui mengenai masalah pembelajaran si spesifik ini dengan kadar yang mendalam. Perbincangan dan cadangan, klasifikasi mengikut kelainan upaya. Menurut pemerhatian yang dijalankan oleh pihak pengkaji, bilik darjah di SDH yang digunakan bagi murid-murid adalah tidak mengikut kelainan upaya yang dimiliki. Ini kerana pengkaji difahamkan bahawa murid-murid disleksia juga ditempatkan bersama-sama murid lain di SDH tersebut. Hal ini kerana murid disleksia ialah sejenis masalah pembelajaran bukannya satu kecacatan kekal mental murid. Gambar raja yang ditunjukkan, ciri-ciri murid disleksia, perbincangan dan cadangan lokasi dan keadaan kelas. Berdasarkan tinjauan pada lokasi kelas di HDH, pengkaji berpendapat bahawa kelas ini berada di kedudukan yang mudah dilihat dan diketahui. Murid yang boleh berjalan akan datang ke kelas ini, manakala murid yang menghadapi kesukaran pergerakan akan dikunjungi oleh guru di HDH. Pengkaji berpendapat bahawa kelas di HDH perlu dilengkapi dengan alat bantuan seperti komputer, skrin layar, LCD pemancar dan pembesar suara bagi merangsang deria murid disleksia seterusnya menarik murid untuk belajar. Gambar yang ditunjukkan merupakan keadaan kelas di HDH atau belajar di atas katil mengikut kesesuaian pelajar tersebut. Perbincangan dan cadangan, peruntukan melalui kajian temu bual dan borang selidik. Pengkaji dapat membuat kesimpulan bahawa peruntukan dana dan alat-alat bantu mengajar kurang disediakan untuk tujuan mengajar murid disleksia di HDH. Kesimpulan, disleksia bukanlah satu penyakit, tetapi ia hanya merupakan satu kecelaruan yang berlaku bukan sahaja kepada murid-murid di peringkat awal pendidikan, malah masalah ini turut berlaku di peringkat menengah. Masalah ini dapat diatasi dan dipulihkan sekiranya mereka dibimbing oleh para guru yang terlatih dalam pendidikan disleksia walaupun guru mengajar di HDH. Justru, murid disleksia harus diberi bantuan dengan kadar yang segera oleh pelbagai pihak agar mereka mampu untuk menonjolkan diri dan bakat serta mampu bersaing dengan individu normal yang lain. Sekian dan terima kasih.